Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW telah bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuna min ummati as-salam. Yang bermaksud, sesungguhnya bagi Allah itu mempunyai segolongan malaikat yang berjalan ke sana kemari, jauh dan dekat, untuk menyampaikan kepadaku, kata Nabi SAW, ucapan salam daripada umatku. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan akan ketinggian Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada apa yang dapat kita pelajari daripada hadis ini, mari sama-sama kita melihat akan ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan dan sering kita dengar, terutama apabila kita menghadiri salat Jumaat, iaitu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah ke atasnya dan ucapkanlah salam kepadanya. Apabila ayat ini diturunkan, terdapat suatu riwayat di mana para sahabat mendatangi Nabi SAW dan kemudian berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik. Yang bermaksud, sahabat ini bertanya, Ya Rasulullah, kami sudah pun mengetahui bagaimana memberi salam kepada engkau, maka bagaimana pula sekarang untuk kami memberikan selawat kepada engkau? Kata-kata sahabat ini datang selepas ayat yang baru dibacakan tadi. Mereka bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat? Untuk ucapan salam kami sudah tahu, tapi bagaimana pula ucapan selawat ke atas kamu, Ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat. Sabda Nabi SAW mengatakan, katakanlah, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini terdapat beberapa lafaz berkaitan dengan bagaimana kita mengucapkan selawat kepada Nabi SAW, ataupun apa yang kita sebut sebagai selawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam tahiyat yang akhir. Jadi kalau kita lihat kepada hadis yang baru disebutkan tadi, sebelum sahabat menyebutkan tentang selawat, sahabat itu berkata, Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana memberi salam kepada engkau. Apakah maksud kata-kata para sahabat ini? Ia menunjukkan bahawa ucapan salam yang biasa kita sebut di dalam tahiyat, iaitu Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat sebelum turunnya ayat dalam surah Al-Ahzab ini.
Ini menunjukkan bahawa ucapan salam kepada Nabi SAW itu sebenarnya telah disyariatkan sebelum turunnya selawat kepada Nabi SAW. Apakah makna selawat? Selawat bermaksud, kalau kita nisbahkan kepada Allah, ia bermaksud puji-pujian. Yakni Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi SAW di hadapan para malaikat. Terdapat juga pendapat mengatakan bahawa selawat itu bermaksud rahmat. Apabila disebutkan sebagai memuji-muji Nabi SAW di hadapan para malaikat, ia bermaksud menaikkan darjat Nabi SAW. Jadi para penonton sekalian, daripada ayat dan juga hadis yang disebutkan tadi, terdapat beberapa pengajaran yang boleh kita pelajari. Yang pertama sekali adalah kebesaran Nabi Muhammad SAW, iaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segolongan malaikat yang tugas mereka adalah untuk menyampaikan salam salam umat kepada Nabi SAW. Malaikat ini mempunyai bermacam-macam tugas dan kerja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang kerjanya hanya bertasbih, ada golongan malaikat yang tugasnya hanya bersujud, berrukuk, bertahmid dan sebagainya. Tetapi ada juga malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas khusus mereka, iaitu untuk menyampaikan salam kita kepada Nabi SAW. Mungkin orang akan bertanya, kenapa apabila kita memberi salam, kita mengucapkan Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera ke atas engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkatannya. Kenapa kita menggunakan perkataan seolah-olah kita bercakap dengan Nabi SAW? Sedangkan Nabi SAW telah wafat. Maka ini yang diterangkan oleh para ulama kita, bahawa hakikat sebenarnya bahawa Nabi dan Rasul hayyun yurzaq, iaitu mereka hidup, dikubur dan dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan. Bagaimana hakikat sebenar kehidupan itu hanya Allah yang mengetahui. Tetapi yang pastinya ialah setiap kali apabila kita mengucapkan salam kepada Nabi SAW, maka ucapan salam kita itu akan dibalas oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan atau bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi hatta arudda alaihi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, tidak seorang pun yang mana memberi salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan rohku kepada jasadku untuk aku menjawab salam mereka. Para penonton sekalian, bayangkan jika sekiranya kita memberi salam kepada Nabi SAW dan Nabi menjawab, kesejahteraan ke atas kita, keberkatan kepada kita, rahmat Allah ke atas kita. Kalau sekiranya kita disuruh untuk memilih di antara apa yang telah kita amalkan daripada awal hinggalah sekarang, dengan kita menerima salam daripada Nabi SAW, mana satu yang kita rasa wajar, lebih utama untuk kita pilih? Tentu sekali salam daripada Nabi SAW. Kerana belum tahu amalan kita akan diterima oleh Allah. Tetapi apabila Nabi memberikan salam kepada kita, mengucapkan kesejahteraan kepada kita, kebaikan dunia dan akhirat pasti akan kita peroleh. Perkara yang kedua adalah menggalakkan kita untuk mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi SAW. Para ulama kita mengatakan bahawa untuk mengucapkan salam kepada Nabi SAW di luar daripada salat adalah diharuskan.
Dan ini adalah satu perkara yang boleh kita ucapkan pada bila-bila masa. Dan akhir sekali daripada hadis yang disebutkan tadi ialah kedudukan Nabi SAW. Para penonton sekalian, tidak dapat kita gambarkan bagaimana kedudukan Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita membicarakan tentang memberi salam dan berselawat kepada Nabi SAW, kita merasakan bahawa kelahiran Nabi dalam rangka kita sekarang ini memperingati kelahiran Nabi SAW sebenarnya adalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mensyukuri pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, satu pemberian yang tidak ada tolak bandingnya. Bayangkan jika sekiranya Nabi SAW tidak wujud di atas muka bumi ini, bagaimana kedudukan kita sebagai manusia? Nabilah yang menyelamatkan kita, Nabilah yang berkorban siang dan malam untuk memastikan bahawa sampainya ajaran Islam, sampainya Al-Quran kepada umatnya demi kebaikan dunia dan juga akhirat. Oleh itu sangat penting para penonton sekalian untuk kita memperingati Nabi SAW. Malah kita memuji dengan kita membaca selawat, dengan kita berqasidah dan sebagainya. Mungkin ada pendapat mengatakan, kenapa kita perlu mengingati Nabi dengan membaca qasidah dan berselawat dan sebagainya? Maka kita katakan, seharusnya kita memuji Nabi SAW dengan cara berqasidah dan sebagainya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memuji Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Jika sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi SAW, apalagi kita sebagai seorang atau sebagai umat yang terhutang budi dengan Nabi SAW. Oleh itu para penonton sekalian, dalam kita berusaha menyambut kedatangan bulan Rabiul Awal, khususnya 12 Rabiul Awal ini, kita juga harus menanamkan dalam diri kita untuk kita mengingati Nabi, bukan saja di dalam bulan Rabiul Awal, tetapi di luar bulan Rabiul Awal. Kita mengingati Nabi SAW setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan. Dan mungkin kita bertanya, bagaimana cara terbaik untuk kita mengingati Nabi SAW? Kita mengingati Nabi SAW bukan sahaja dengan berselawat yang merupakan salah satu ibadah yang penting untuk kita laksanakan, tetapi juga untuk kita menghayati ajaran Nabi SAW. Nabi, di antara sabda Nabi SAW yang sering saya secara peribadi teringat, kerana ini adalah hadis yang pertama saya belajar apabila saya sekolah di madrasah dahulu. Hadis yang pertama saya diajarkan oleh ustazah saya adalah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, yang bermaksud sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi salah satu daripada cara kita untuk memperingati Nabi SAW dengan kita menghayati akhlak. Kalau kita sebagai seorang ayah, bagaimana akhlak seorang ayah kepada anak-anak? Kalau kita sebagai seorang anak pula, bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita? Dan kalau kita pula berjiran, bagaimana akhlak kita dengan jiran-jiran kita? Inilah di antara perkara yang harus kita hayati bersama demi untuk kita mengatakan kepada diri kita sendiri bahawa kita mengingati Nabi SAW. Oleh itu para penonton sekalian, dengan tazkirah yang amat ringkas ini, ia mudah-mudahan menjadi dorongan kepada kita untuk kita lebih memperbanyakkan ibadah, dan dalam masa yang sama memperbagaikan ibadah dengan berselawat kepada Nabi SAW, dan juga tidak lupa untuk kita menghayati ajaran Nabi SAW dan menjadi contoh kepada orang di sekeliling kita. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu datang daripada kelemahan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.